kami mengadu-gadukan ketibaan Al-Qadhi Ustaz. Dan untuk maklumatnya, kita tengok dalam poster kita tu, malam ni kita beri seberapa banyak sumbangan yang kita bawa, sebab dana sumbangan inilah untuk menolong kita di akhirat nanti, iaitulah untuk nak buat masjid. Jadi saya kata dah, bila Al-Qadhi Ustaz mari, saya dah panjang lah. Dah. Maka dengan ini saya dengan penuh berasa syukur dan berasa amat-amatlah kedatangan Al-Qadhi Ustaz untuk sahabat-sahabat dengar dan ambillah ilmu daripadanya. Al-Qadhi majlis menjemput untuk menyampaikan kuliahnya. Saya tak tahulah Ustaz nak berhenti pukul apa, insya-Allah, ya. Dengan ini saya menjemput Al-Qadhi Ustaz untuk menyampaikan kuliah di Masjid Badan Langu. Insya-Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu. Apabila dimatikan mereka tersebut, kemudian dibaringkan jenazahnya dalam kubur, tiba-tiba keluar daripada mulut masing-masing mula sebut, qala rabbi irji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt, kalau sekiranya aku boleh hidup kembali di atas dunia, aku akan buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Sebutlah kepada mereka ni, wahai malaikat, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang menyebut yang kamu ingin kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakangnya dia akan mula melalui saat barzakh sampailah dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati Ustaz Pengurusi, yang dihormati Imam Aliyatan Kuasa Masjid, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini, sehingga kan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama datang duduk sekejap di antara maghrib dan isyak ini, untuk kita sama-sama memikirkan perjalanan hidup kita ini. Kerana setiap kali mana kita solat, mulut kita sentiasa sebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tolong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Boleh kata tak ada di kalangan kita bila kita solat kita tak baca doa ini. Tiap kali mana kita solat,
kita akan sebut, ya Allah tolong tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni kenapa kita kena minta dengan Allah? Tolong tunjuk, tolong bimbing kita. Padahal patutnya jalan yang lurus ni tak perlulah kita minta dibimbing. Sebab yang patut kena bimbingnya jalan bengkang-bengkok untuk pergi menuju jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus ni kita diminta, kita diajar oleh Allah supaya kita minta dengan Allah. Ya Allah, kamu tolonglah untuk bimbing diri aku ni supaya aku ni berada pada jalan yang lurus. Kenapa dia kita diajar demikian? Jawabnya kerana hidup kita ni seringkali kita ni jadi lari daripada jalan yang lurus. Bila kita hidup di atas dunia ni, ramai di kalangan kita tak nampak sebenarnya jalan yang lurus ini jalan ke mana. Jalan yang lurus ni jalan yang bagaimana. Kecuali bagaimana nak suruh nampak jalan yang lurus ini. Allah hantar pada kita nabi-nabi, Allah hantar para rasul-rasul, dihantar pada kita yang disebut alim ulama untuk diingatkan kita supaya kita ni sentiasa hidup di atas jalan yang lurus. Kenapa kita dihantar para alim ulama, dihantar yang disebut dengan para nabi untuk nak nunjuk jalan yang lurus ini? Kerana selain daripada mereka ini, semuanya nak jalankan kita pada jalan yang sesat, nak merosakkan dalam hidup kita. Kalau kita hidup selain daripada jalan yang ditunjuk oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada was salihin, maka sesatlah dalam hidup kita. Tak jumpalah jalan yang sebenarnya yang patut kita dapat dalam hidup kita ini. Para hadirin sekalian, boleh jadi kita akan tanya, benda apa yang patut kita kena dapat dalam hidup kita ni? Dalam hidup kita ni, jalan yang lurus ni, kita nak dapat apa dia? Hujung-hujung jalan yang lurus ni kita dapat benda apa dalam hidup kita ni? Kita akan tanya balik, benda apa yang patut kita dapat dalam hidup ni? Ramai di kalangan kitanya, dia tak nampak jalan yang patut dia dapat dalam hidup. Kenapa dia? Kerana bila dia hidup lama atas dunia ni, jadi hidup dia ni, dia mula fikir tentang yang dia kena dapat dalam hidup. Biar harta jadi banyak, biar harta, biar bukan harta, biar banyak je dalam hidup ni. Masing-masing hidup fikir macam mana nak besarkan kuasa, macam mana nak tinggikan lagi kedudukan, macam mana nak suruh kita ni biar boleh hidup lama atas dunia ni sendiri. Sehingga kan kita terlupa saat yang kita akan dipanggil menghadap di hadapan Allah. Terlupa yang kita ni kena pergi tempat yang patut kita kena dapat dalam hidup. Dalam hidup ni ramai mana orang kita sibuk, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kalau kita tanya di kalangan kita ni, sebenarnya kita kerja apa dalam hidup kita? Kita ni tiap-tiap hari ni turun pagi balik gelap, duduk kat rumah, tunggu benda dalam hidup kita sebenarnya. Kita nak apa dia dalam hidup kita yang sebenar? Kalau kita tanya ramai-ramai, masing-masing jawab, tunggu harta ustaz biar jadi banyak. Harta kita ni biar jadi banyak tiap-tiap masa, tiap-tiap hari, biar harta kita jadi banyak. Kita tanya balik, Allah jadikan kita ni nak suruh harta kita jadi banyak ke? Allah ciptakan kita atas muka bumi ni sebenarnya nak suruh kita ni banyak harta ke? Bila kita banyak harta, kita jadi mulia ke di sisi Allah? Kita tanya soalan yang demikian. Jawabnya tak. Islam diajar hidup ni bukan mulia dengan harta. Kamu jangan ingat bila kamu banyak harta, kamu jadi mulia dalam hidup kamu. Allah tak pernah memuliakan kita dengan harta kita. Rasulullah mari, Rasulullah ajar pada kita, hidup Allah tak muliakan kamu dengan harta benda kamu. Banyak mana pun harta kamu, kaya mana pun kamu, tinggi mana pun kedudukan kamu, bertimbul-timbul banyak mana pun harta benda kamu, semuanya tidak dipandang di sisi Allah. Kalau nak kira kaya, mana kaya kamu dengan kayanya Qarun? Qarun kaya, kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Kalau kita baca dalam kitab disebut yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Tapi lagu mana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam harta Qarun dengan Qarun ke dalam muka bumi.
Terbit lagi matahari, tenggelam lagi. Qarun dalam muka bumi ni sedalam 70 hasta. Mari orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun dipanggil. Molek dah Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup kita ni kita kejar apa? Dalam hidup kita ni sebenarnya, kalau kita tanya lagi, kita ni nak benda apa dalam hidup kita ni? Nak suruh kita jadi lagu mana dalam hidup kita? Satu hari nanti kita nak benda apa dalam hidup kita? Cuba tanya jangan-jangan sekali dalam hidup kita. Ada yang jawab, Ustaz, saya hidup ni, saya tak kejar harta Ustaz. Habis tu kejar benda? Kita tanya. Kejar tahta Ustaz, tahta. Kejar kuasa, biar kuasa ni jadi banyak. Biar saya ni ada kuasa. Berebut nak pegang jawatan. Orang kita berebut nak pada kuasa. Nak pada kuasa. Orang tanya kenapa nak kuasa? Bila ada kuasa, kita boleh menguasai harta. Kita boleh menguasai banyak benda. Bila kita ada kuasa, kita jadi mulia terus. Islam mari, Islam ajar. Betul ke hidup ni jadi hebat bila kita ni ada kuasa yang banyak? Allah muliakan hidup kita ni kerana kuasa kita banyak ke? Bila kita pegang jawatan, Allah muliakan kita dengan jawatan ke? Jadi ketua kampung misal contoh. Kita jadi pengurusi JKK misal contoh. JKK tak ada lah kan? Pengurusi apa dia? Jadi pengurusi dalam hidup kita ni, jadi ketua. Jadi yang berhormat, jadi ustaz, jadi kamu rasa mulia ke hidup kamu dengan jawatan kamu? Dah, Allah tak pernah muliakan hidup ni dengan jawatan. Kalaulah hidup ni mulia kerana jawatan yang ada ni, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun jauh lebih besar daripada kita. Fir'aun besar tak besar jawatan dia, sampai satu peringkat dia mengaku dia Tuhan. Dia sebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni dia mengaku dia Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan, katanya Iblis. Iblis pun sedar diri, senang kita. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun kecil manis tak pernah kena. Fir'aun darah tak pernah naik tinggi. Fir'aun gaut tak ada gaut. Disebut dalam kitab Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab yang lain sebut Fir'aun tak pernah nguat. Nguat pun tak pernah. Enggak, kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je nguat lalu. Tapi jangan pula tak nguat. Orang tanya kenapa tak nguat? Lawan Fir'aun sekali besar. Nak lawan Fir'aun dia. Hidup ni Allah tak muliakan kita dengan jawatan. Rasulullah ajar jawatan, siapa-siapa pegang jawatan, dia akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Lagi besar jawatan kita, lagi penat kita depan Allah nanti. Waktu mana seorang sahabat mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kamu tak lantik aku jadi pemimpin ya Rasulullah? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ni seorang sahabat yang kaki dia kecil, halus. Kaki dia tu halus sebelah, besar sebelah kaki dia. Dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ni di antara sahabat yang rajin ikut Rasulullah. Rasulullah pergi mana pun dia akan ikut. Satu hari waktu mana dia jalan, dia tengok Rasulullah tak ada kayu sugi. Biasa Rasulullah letak kayu sugi dekat celah telinga Rasulullah. Kita ni letak rokok dulu ni panggil. Rasulullah letak kayu sugi celah telinga Rasulullah. Bila dia tengok tak ada kayu sugi celah telinga Rasulullah, Abu Dzar ni panjat pokok kayu sugi tu, dia panjat nak ambil kayu sugi. Bila dia panjat, terselak jubah dia. Bila terselak jubah dia ni, sahabat-sahabat terkejut. Allah, Abu Dzar kecilnya peti kamu tu. Dia pun dengar orang sebut kecil peti dia tu, meluruk turun jubah dia. Turun jubah dia ni, dia sebut terus, Allah malu aku ya Rasulullah. Malu. Rasulullah kata, sahabat-sahabat, beti Abu Dzar tu kamu nampak, beti Abu Dzar tu halus ni, tapi kalau ditimbang dengan bukit Uhud, di sisi Allah jauh lebih bernilai beti Abu Dzar dibandingkan dengan bukit Uhud tersebut. Nak sebutnya besarnya nilai Abu Dzar. Abu Dzar ni Rasulullah nak sebut mulianya. Satu hari disebut Rasulullah, ya Rasulullah, bapa mu tak lantik aku jadi yang berhormat ya Rasulullah?
Orang lain semua kamu lantik jadi yang berhormat, aku seorang kamu tak lantik. Kenapa Rasulullah? Kenapa aku tak dilantik jadi yang berhormat ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab terus, ya Abu Dzar, innaka dhaif, innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati nadamah. Abu Dzar, mung tu lemah. Rasulullah sebut, mung tu lemah. Innaka dhaif, innaha amanah. Mung pegang jawatan ni, pegang satu tanggungjawab yang mung kena soal. Wa innaha yaumal qiyamati nadamah. Kemudian kau orang pegang jawatan ni menyesal belaka di hadapan Allah nanti. Illa kecuali Rasulullah sebut orang yang boleh tunaikan tanggungjawab dia dalam dia menjadi pemimpin kepada masyarakat itu semua. Pemimpin pada orang lain. Maknanya hidup kita ni jangan berebut nak pegang jawatan. Ni orang kita berebut nak pegang jawatan kecil je, bukan jawatan besar pun. Jawatan kecil je berebut juga. JKKKKKKK. Jawatan halus je berebut juga. Nak pegang jawatan. Rasa mulia ke dengan jawatan? Tak. Allah tak muliakan hidup ni dengan jawatan. Jangan berebut dalam hidup kita ni. Kenapa dia? Allah tak muliakan hidup kita dengan harta. Harta Allah tak mulia. Rasulullah pesan dah, siapa yang berjumpa dengan orang kaya, dihormat orang kaya, kerana kaya orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Allah tak muliakan orang dengan harta benda. Allah, kalaulah mulia harta benda ni, jauh lama dah mulianya kau. Kalaulah jawatan ni mulia dalam hidup, lama dah mulianya Fir'aun. Tapi lah ke mana Allah jadikan pada mereka tersebut? Allah tenggelamkan mereka. Qarun pun Allah tenggelam, Fir'aun pun Allah tenggelam dalam lautan. Dan Allah simbolkan ni manusia yang zalim atas dunia. Hidup pun zalim, dia mampu pun dia zalim juga. Fir'aun ni zalim, dia hidup pun dia zalim, dia cekik darah orang. Dia mampu sampai hari ni pun dia cekik darah kita lagi. Sampai hari ni kan, kalau kita nak tengok mumia Fir'aun, kena bayar 70 pound seorang. Cekik lagi darah kita. Nak sebutnya zalimnya Fir'aun. Hidup kita ni kita kerja apa dalam hidup kita? Dalam hidup kita yang kita hidup atas dunia, nak benda dalam hidup kita. Dah kalau harta pun tidak, kemudian tahta pun tidak, ada selagi orang kita kejar. Mengapa orang kita kejar? Kejar yang disebut dengan rupa. Rupa orang kita sibuk kejar. Nak suruh jangan jadi tua. Rela makan pil anti penuaan. Tua juga dia. Orang kita tak nak jadi huduh. Jadi huduh ni tak nak. Nak dalam hidup dia nak suruh nampak lawa semua. Hidup dia nak suruh nampak cantik sepanjang masa. Tu yang kita boleh tengok toke-toke kosmetik tu kaya-kaya tu. Toke-toke kosmetik. Kenapa? Kerana ada orang yang penyakit dalam hidup dia nak suruh jadi comel semua. Nak suruh jadi lawa. Yang perempuan sibuk nak muka putih. Muka nak jadi putih. Lengan hitam legam dia panggil begitu. Yang laki, yang perempuan sibuk nak muka putih. Yang laki nak sibuk badan sadu. Badan sadu. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil begitu. Ni sadu senang kita. Maknanya hidup dia nak biar jadi badan dia ni nampak besar, berketul badan. Rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Rela dalam hidup dia tak mari sembahyang maghrib. Kenapa dia? Nak betul badan ni main gimnasium. Hak mana sibuk main tu main sampai tengah malam main. Kodok 12 tengah malam main bola futsal lagi. Kau 1 pagi sepak bola futsal lagi. Kita tanya, mu nak sembahyang subuh pukul berapa? Nak bangun sembahyang subuh pukul berapa? Sampai pukul 2 pagi main bola lagi. Hidupmu ni hidup hanyut dengan dunia. Hidup ni jangan kadup dia. Kalaulah hidup ni kerana rupa menjadi nilai ukur, maka hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hitam kulit dia. Kemudian tebal bibir dia. Kemudian kerinting rambut dia. Suara dia ni pagau. Dengar suara dia tu pagau. Sehingga sahabat-sahabat dengki dengan Bilal bin Rabah. Sahabat-sahabat ni bagi tahu Rasulullah, suara Bilal tu tak sedap Rasulullah. Dia je azan, tak ada orang lain kena azan Rasulullah. Asyik dia je yang azan ya Rasulullah. Tak boleh ke orang lain azan ya Rasulullah? Rasulullah jawab, tak mengapalah. Bilal tu walaupun suara dia begitu, tapi dia telah membangunkan kita untuk salat. Bilal ni
Suara dia begitu pun kita bangun, kita mari untuk solat. Sahabat tu pergi berlalu. Esok jumpa lagi dengan Rasulullah. Hari lagi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tak boleh ke tukar Bilal tu Rasulullah. Bilal ni suara dia tak sedap Rasulullah. Rasulullah tanya balik, habis suara siapa sedap? Suara aku Rasulullah. Suara aku ni jauh lebih sedap daripada suara Bilal Rasulullah. Rasulullah kata tak mengapalah. Suara Bilal tu walaupun dia tak sedap, tapi kita bangun, kita mari semayang. Rasulullah sebut demikian. Hari yang ketiga, sahabat ni mari lagi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tak boleh ke tukar Bilal ni Rasulullah. Suara dia tak sedap Rasulullah. Suara aku ni tak pernah dengar lagi Rasulullah. Sebut ada Rasulullah. Rasulullah panggil Bilal. Bilal. Sahabat ni nampak sungguh sangat nak bang ni Bilal. Esok Bilal, mu tak payah marilah bang. Mu tak payah mari azan lah Bilal. Esok mu MC lah nama kita. Mu MC, kemudian kita beri peluang pada sahabat ni azan. Sahabat ni esok dia azan subuh. Disebut dalam sirahnya, bila dia azan subuh, suara dia merdu sungguh. Merdu tak merdu suara dia sampai orang tak bangun sembahyang subuh. Suara dia termerdu sangat. Lepas sembahyang subuh, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun, malaikat Jibril tegur Rasulullah. Rasulullah, pagi ni tak ada orang azan ke Rasulullah? Rasulullah tanya balik, kenapa? Biasanya suara Bilal ini kedengaran di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni tak dengar suara. Tak dengar suara Bilal. Rasulullah faham. Maknanya apa dia? Orang yang azan ini nak sebutnya tak sama dengan kedudukan Bilal. Walaupun dia hitam, walaupun suara dia kasar, walaupun dia kerinting rambut dia, walaupun dia ni bibir dia tebal, tak ada rupa Bilal, tapi Allah muliakan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah hitam. Ada lagi sahabat yang lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Sahabat yang lebih hitam pada Bilal bin Rabah siapa dia? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Hitam sungguh lah. Sa'ad bin Mu'az ni dipanggil bukan hitam biasa, hitam metalik, senang hitam. Tapi waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mana Sa'ad bin Mu'az diusung, dibawa sampai ke kubur, jenazah dia diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az. Disebut dalam sejarah, orang yang lebih teruk rupa dia dibandingkan dengan Bilal. Kalau kamu rasa rupa ni menjadi nilai ukur di sisi Allah, ada lagi lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az. Siapa yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang mari daripada sebelah Afrika. Mari datang duduk di Masjid Nabawi. Semayang dia sebelah belakang Rasulullah. Rumah tak ada, duduk di Masjid Nabawi. Tidur dia alah lengan. Lengan ni alah tidur dia. Nak sebutnya berbantakan lengan. Minum dia dengan telapak tangan dia. Telapak tangan je yang tak ada bekas. Harta tak ada, adik-beradik tak ada siapa yang dekat dengan dia. Muka dia orang tengok, orang takut tengok muka wajah dia. Julaibib radhiyallahu anhu lepas sembahyang asar duduk tepi dinding. Duduk je tepi dinding ni. Rasulullah tengok tak ada seorang pun tegur Julaibib. Rasulullah datang tegur Julaibib. Julaibib, mu hidup seorang ke? Julaibib jawab, ya Rasulullah. Seorang je Rasulullah. Mu tak ada ke saudara mara kat sini? Tak ada Rasulullah. Lepas tu mu tak ada rumah ke? Tak ada Rasulullah. Tinggal di sini je dah Rasulullah. Mari nak belajar dengan kamu ya Rasulullah. Nak belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, "Mu tak kahwin ke Julaibib?" Julaibib tengok Rasulullah. Rasulullah, siapalah nak pada aku ni Rasulullah? Muka aku ni, mu tengok dia Rasulullah. Muka aku ni orang takut tengok muka aku. Julaibib sebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta benda tak ada Rasulullah. Harta benda tak ada. Rasulullah diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu, Rasulullah pergi jauh. Kemudian Rasulullah tinggalkan Julaibib. Esok lepas mayasa, Rasulullah mari balik. Lepas mayasa tengok Julaibib duduk tepi dinding tu. Rasulullah tegur Julaibib. Rasulullah tegur, "Mu duduk seorang ke Julaibib?" Julaibib jawab, "Ya, duduk seorang Rasulullah."
tak terasa nak kahwin ke Julaibib? Julaibib jawab, ya Rasulullah, siapalah nak berumah tangga dengan aku ni ya Rasulullah? Siapa yang nak buat menantukan aku ni Rasulullah? Harta benda tak ada. Aku ni pula tengok muka tak ada benda Rasulullah. Takut orang tengok wajah aku Rasulullah. Harta benda tak ada Rasulullah. Rasulullah senyap. Rasulullah pergi. Kali yang tiga, hari yang tiga Rasulullah mari lagi. Lepas mayasa Rasulullah tegur lagi Julaibib. Julaibib, duduk seorang ke Julaibib? Julaibib jawab, ya Rasulullah duduk seorang. Tak rasa nak kahwin ke Julaibib? Julaibib jawab, siapa nak kahwin dengan saya ni Rasulullah? Allah, dia jawab soalan. Rasulullah tanya soalan sama. 3 hari Rasulullah tanya soalan sama, dia jawab sama je. Dia jawab sama je pada Rasulullah. Kalau kita lah, Rasulullah tanya hari yang 3 tu, Rasulullah ni tak faham-faham. Tanya soalan sama, tanya macam soalan Allah nak menyakitkan hati aku pula. Dah, dia jawab. Bila dia jawab je, Rasulullah tanya pada dia, Julaibib, mu tak rasa nak kahwin ke? Rasulullah, siapalah yang tak nak kahwin Rasulullah? Tapi aku ni, siapa yang nak pada aku ya Rasulullah? Rasulullah sebut terus, Julaibib, ujung kapur ni Julaibib, ujung kota di Julaibib ada seorang ketua kabilah, ketua kampung. Dia ada anak seorang je. Anak seorang dia tu lawa. Mu bagi tahu pada dia, aku Muhammad Rasulullah, kirim salam pada dia, bagi tahu aku suruh mu kahwin dengan anak perempuan. Bangun terus Julaibib, berlari kejar, sukul boleh nikah free siapa tak nak. Bangun pergi. Sampai bila sampai di rumah ketua kabilah tersebut, bagi tahu Rasulullah kirim salam. Sebut Rasulullah kirim salam. Bekah bangun ketua kapur ni, peluk Julaibib. Allah, sukanya Rasulullah kirim salam. Aku bawa hajat Rasulullah. Dia mari bayang lalu, Rasulullah nak nikah dengan anak aku dah. Mari bayang, bawa hajat benda. Dia pun jawab, Rasulullah suruh aku nikah dengan anak perempuan kamu. Dengar je gitu, tolak lalu. Siapa nak nikah? Aku. Rasulullah suruh aku nikah dengan anak perempuan kamu. Berhenti ketua kapur tu, berhenti lalu. Sebab kalau aku nak bincang dulu dengan orang rumah aku ni. Tunggu bentar, aku masuk nak bincang dengan orang rumah. Masuk dalam rumah, bincang. Tengah bincang, orang rumah tanya siapa? Rasulullah suruh nikah dengan siapa? Dengan Julaibib. Julaibib, no. Jangan win nikah bang. Anak perempuan kita ni lah seorang ni. Tiba-tiba lawa lagi. Nak nikah dengan orang yang muka tak ada. Orang yang huduh muka dia. Julaibib diam, senyap. Anak perempuan dia keluar. Anak perempuan ni keluar. Demi Allah, saya dengar apa yang dibincangkan oleh ayah dengan umi bentar tadi. Dia sebut lalu, demi Allah, saya tidak akan tolak pinangan yang telah dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terima pinangan ini. Sebut je begitu, bingkang bangun Rasulullah duduk jauh tu. Malaikat Jibril bagi tahu, ni jawapan orang perempuan yang beriman ini. Jawab begitu pada Julaibib radhiyallahu anhu. Rasulullah bingkang bangun. Rasulullah angkat tangan. Rasulullah sebut, ya Allah, berkatilah perempuan ini, panjangkanlah umur dia, jadikanlah dia sekaya-kaya wanita di kota Madinah ini. Berkat sungguh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahwin. Bila kahwin je, ringkasnya nak sebutnya, sebulan je nikah. Sebulan je nikah, berlaku perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud ni, Julaibib radhiyallahu anhu pergi perang. Gugur syahid dalam perang Uhud. Julaibib radhiyallahu anhu. Bila gugur syahid di jalan Allah, waktu mana sahabat-sahabat dah mula habis perang ni, Rasulullah suruh sebut nama orang yang gugur syahid. Sahabat-sahabat sebut nama seorang-seorang. Bila sebut nama seorang-seorang ni, sebut nama seorang-seorang, habis je nama disebut, nama Julaibib tidak disebut. Nama Julaibib tidak disebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, dah habis dah? Habis dah Rasulullah. Inilah orang yang gugur syahid ya Rasulullah. Rasulullah jawab, dah, ada seorang lagi yang kamu tak sebut. Ada seorang lagi yang kamu tak sebut. Bila sebut ada seorang lagi tu, sahabat-sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib, malaikat Jibril bagi tahu pada aku, dia tombak 7 orang. 7 orang dalam perang Uhud ini. Dia berjaya membunuh 7 orang.
Bila dia nak tombak yang ke-8, tiba-tiba datang tombakan di sebelah belakang dia, lalu dia telah tersembam dan dia gugur syahid. Cari jenazah Julaibib. Sahabat-sahabat cari. Ada satu jenazah yang terlungkup dalam pasir. Hitam di belakang ni. Kemudian sahabat tengok, sahabat sebut, "Ya Rasulullah, apakah ini yang kamu maksudkan Julaibib ya Rasulullah?" Rasulullah dibawa datang. Bila Rasulullah bawa dekat dengan jenazah tersebut, Rasulullah sebut, "Ya ni Julaibib." Rasulullah sebut, "Biarkan aku yang membalikkan tubuh badannya." Rasulullah duduk sebelah Julaibib. Rasulullah balikkan jenazah Julaibib. Rasulullah pusing jenazah Julaibib. Penuh di muka Julaibib radhiyallahu anhu pasir yang melekat di muka dia. Di muka Julaibib ni penuh dengan pasir. Bila Rasulullah tengok begitu, Rasulullah ambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ni, Rasulullah sapu pasir. Sambil Rasulullah sapu pasir ni, mengalir air mata Rasulullah. Rasulullah mula tunduk di atas dahi Julaibib. Rasulullah cium dahi Julaibib. "Ya Julaibib, anta minni wa ana minka." Wahai Julaibib, kamu sebahagian daripada aku sebahagian daripada kamu, wahai Julaibib. Rasulullah cium kali yang kedua. Rasulullah sebut, "Ya Julaibib, anta minni wa ana minka." Wahai Julaibib, kamu sebahagian aku sebahagian daripada kamu. Rasulullah cium kali yang ketiga di atas dahi Julaibib. Rasulullah sebut, "Julaibib, mu sebahagian daripada aku sebahagian daripada kamu, wahai Julaibib." Rasulullah menangis teresa-esa. Nak sebutnya gambaran Islam tidak pernah memuliakan orang dengan rupa paras. Maknanya hidup ni, mulia kita ni, ada benda yang kena kita kejar dalam hidup. Dalam hidup ni nak kejar benda, kita tanya. Kalau harta pun kita tak kejar, jawab tahta pun kita tak kejar, rupa pun tak kejar, kena kejar benda. Kena kejar syurga. Hidup atas dunia ni, satu benda yang kita kena kejar sungguh-sungguh, biar dapat syurga. Kenapa dia? Kita kena kejar biar dapat syurga. Kerana kalau kita tak dapat syurga, kita akan nyesal sebentar lagi. Kejap lagi menyesal terus. Lah ni tak rasa menyesal lagi. Tapi bila kita akan merasa menyesal? Bila masuk kubur, menyesal terus. Ayat yang Al-Quran Karim yang anda baca awal-awal tadi, ayat yang Allah cerita tentang mengenai orang-orang yang masuk kubur, dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Kerana tak jumpa syurga. Bila menghadap depan Allah, tengok-tengok harta tak dibawa, kemudian jawatan tak dibawa, kemudian rupa kita pucat lesi menghadap depan Allah, tak dibawa semua. Bila masuk kubur, tiba-tiba kita masuk kubur, tak ada amalan menghadap depan Allah. Baca tuan-tuan rajin sikit baca dalam Quran. Kita baca dalam Quran, kita akan dapati orang Islam kita ni yang masuk kubur ni, yang menyesal ni ada 3 kelompok. 3 golongan yang akan menyesal. Sekarang kita tak menyesal, tapi bila masuk kubur kita menyesal. 3 golongan ni siapa dia? Yang pertama disebut dalam Al-Quran Karim, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Allah cerita, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Ini kumpulan yang pertama. Yang pertama ni siapa? Orang yang hidup dia buat zalim pada dirinya sendiri, buat khianat pada diri sendiri. Tuan-tuan jangan masuk dalam kumpulan ni, jangan ada di kalangan kita ni. Bila mati masuk dalam kubur, tiba-tiba kita ni rasa nak hidup balik. Bagi tahu pada malaikat, hidup mulalah malaikat, aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Hidup atas dunia buat khianat pada diri sendiri. Dia tak buat khianat pada orang, tapi buat khianat pada diri sendiri. Kita kata ada ke ustaz orang buat khianat pada diri sendiri? Ramai. Orang kita ni dia tak sedar dia buat khianat pada diri sendiri. Ada kan mak-mak, mocik-mocik ni, kadang-kadang dia jumpa dengan kita, dia sebut, "Ustaz, anak saya ni bagus ustaz. Curi tak, menipu tak, zina tak, minum arak tak, semayang pun tak, puasa pun tak," dia panggil. Yang jenis sebut tak, dia panggil. Ada orang gini, dia memang tak buat khianat pada orang, tapi dia buat khianat pada diri sendiri. Ni kumpulan yang pertama ni. Hidup kita ni ramai orang kita dingin. Memang dia tak mencuri barang orang, memang dia tak ambil barang orang,
Memang dia tak zina, tak minum arak, tapi dia sendiri mayang pun dah, puasa pun dah, zakat pun dah. Hidup dia dalam keadaan dia buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang dengar azan, dia tak mari mayang. Orang ni buat khianat pada diri sendiri. Dia tak boleh sebut padang muka Tok Imam aku tak mari. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut padang muka aku kerana aku tak mari. Dalam hidup ni ada orang yang buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang bangun malam dah, bangun dah, pergi buang air kecil, siap qada hajat, masuk balik tidur balik, tak sembahyang sunat 2 rakaat. Orang ni buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Ada orang alim di kawasan kampung dia tak mari tumpang belajar dengan orang alim tersebut. Dia mati masuk dalam kubur, malaikat tanya nak terus. Mu belajar tafsir dengan siapa? Mu belajar hadis dengan siapa? Mu atas dunia, mu belajar kitab-kitab sejarah Islam dengan siapa? Tak boleh jawab. Tahu ada mengajar di masjid tapi tak mari. Tak mari. Ni orang buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Dalam dunia kita ni, orang yang tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Kalau ada di kalangan kita yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Orang kampung ni, kalau ada di kalangan orang kampung ni tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Kalau dia mati dalam keadaan dia tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je malaikat tanya tadi. Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Ni orang buat khianat pada diri sendiri. Malaikat tanya lalu, membuat berapa atas dunia? Membuat benda atas dunia? Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup. Membuat benda atas dunia. Tergagak-gagak tak boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran ni, jangan main-main. Siapa tak boleh baca Quran, baik dia tiak sekarang, baik dia menangis sekarang, daripada dia menangis dalam kubur saya. Bila tak boleh baca Quran, perangai uduh lalu dalam ni. Orang Islam ni, kalau dia tak boleh baca Quran, dia jadi perangai uduh lalu. Islam dia nak suruh, biar kita ni ada Quran. Bila kita boleh baca, boleh ada Quran je, boleh baca Quran je, tak berani nak lawan para alim ulama, tak berani nak langgar syariat. Tapi bila kita ni tak boleh baca Quran, langgar repuh je, langgar terus. Alim ulama sebut benda pun pada kita tolak je manja. Kenapa dia? Kerana kita khianat pada diri kita sendiri. Berani kita ni buat maksiat, punca apa dia? Tak ada Quran lah. Kalau kita ada Quran ni, mesti kita tak berani nak buat maksiat pada Allah SWT. Kalau ada di kalangan kita ni sebut, Ustaz, saya ni baca Quran tak boleh Ustaz. Kenapa tak boleh baca Quran? Saya ni benak sikit dia sebut. Kenapa benak? Makan semut banyak sangat dia sebut. Muda-muda dulu bukan semut je, dengan kengga-kengga pun makan juga. Dia sebut begitu. Kita jawab, kalau tak boleh baca Quran, pastikan jari kita ni tulis tulisan Al-Quran. Ni, tangan kita ni tulis Al-Quran. Jangan sampai peringkat kita tak pernah tulis pun Al-Quran. Ambil Quran tu tekan, 30 juzuk Al-Quran tu tulis dengan tangan. Jangan buat alasan. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Dah tak boleh baca Quran, tulis pun tidak Quran. Membuat benda atas muka bumi. Mereka tanya terus, qalu fima kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka, kami orang yang lemah atas dunia dahulu mereka. Kami lemah. Mereka tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ni luas untuk diri kamu? Mengapa kamu susah sangat nak pergi belajar di atas muka bumi dahulu? Mereka jawab terus. Ginilah mereka jawab, faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan kamu, Allah sediakan tempat dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan untuk mereka. Para hadirin sekalian, jangan jadi kumpulan yang pertama. Kalau tak boleh baca Quran, mari masjid ni. Mari masjid ni, jumpa dengan AJK masjid. Bagi tahu pada AJK masjid,
saya tak boleh baca Quran lah. AJK Masjid, tolonglah saya, bantu saya nak baca Quran. Jangan sampai peringkat saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. AJK tolong umum di kalangan ahli qaryah. Siapa yang dah boleh baca Quran, mari tolong daftar yang boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran, daftar juga. Ketemukan di antara yang boleh baca dengan yang tak boleh baca Quran, ajar mereka supaya mereka boleh baca Al-Quran di kalangan kita. Sehingga kan penduduk kampung ni tak ada seorang pun tak boleh baca Quran. Semua boleh baca Al-Quran Karim. Kenapa dia? Kerana saling tolong menolong di kalangan kita. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu siapa yang sibuk belajar Al-Quran dan dia mengajar orang lain pula membaca Al-Quran. Mari bagi tahu pada AJK, tuan saya tak boleh baca Quran. AJK jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga katanya. Jangan jawab gitu, jangan jawab. Biar kita saling boleh tolong menolong di kalangan kita. Ni kumpulan yang pertama. Bila masuk kubur, rasanya satu nak hidup balik. Disebut malaikat tolong hidup mula malaikat, aku nak hidup balik. Ni kumpulan yang pertama. Yang kedua, kumpulan yang kedua yang masuk kubur nak hidup balik ni siapa? Orang yang masuk kubur nak hidup balik ni, orang yang berani terang-terangan lawan syariat Allah. Allah cerita dalam Al-Quran Karim, falamma nasu ma zukiru bih. Ketika mana mereka lupa segala peringatan Allah, fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Kami buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Ni ingat ni, ada orang Islam kita ni, dia tak semayang tapi rezeki dia banyak. Dia tak puasa tapi tubuh badan dia sihat, tak sakit-sakit. Ada di kalangan kita ni, dia tak pernah keluar zakat, tapi kaya-kaya dalam hidup dia. Sebenarnya dia bukan dapat nikmat, tapi dia sedang diistidrajkan oleh Allah. Kita kena ingat yang ni. Ada di kalangan kita ni, Allah bagi pada dia. Dia sendiri tak taat pada perintah Allah. Kita jadi heran. Kita heran dengan orang macam ni. Dia minum arak, tak mabuk-mabuk. Dia berzina, tak kena penyakit AIDS pun. Orang macam ni hidup dia buat maksiat terang-terang. Kita tegur dia. Tak takut mati ke? Duli apa dengan aku dia? Kubur aku, kubur kamu kan? Dia jawab. Kita jawab, iyalah. Kubur aku, kubur kamu. Masalahnya bila mu mati, kubur mung sebelah kubur aku, kita jawab. Yang tu tak tahan aku ni. Kita jawab demikian pada mereka semua. Ada orang yang jadi macam ni. Hidup dia lawan. Dia kata, aku tak semayang, tak ada apa-apa pun. Aku tak puasa, tak ada apa-apa pun. Tengok aku tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Tak turun pun bala. Puah mung, buah mayajak, tak turun bala pun pada aku. Mereka sebut demikian. Kita jawab, dak. Allah dah bagi tahu dah. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Kami buka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Allah sengaja buat. Bila baca Quran tak boleh. Bila menyanyi lancar terus mulut dia. Karaoke boleh terus dia. Tak ada tergagak-gagak pula karaoke tu. Suruh bang mula tak erti. Nak sebutnya ada yang jadi macam ni. Nak sebut dalam hidup dia buat maksiat terang-terang. Allah sebut fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Kami buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Sampai bila? Hatta iza farihu bima ut. Sampai dia rasa suka sungguh dengan maksiat yang dia buat tersebut. Tengah-tengah dia rasa suka tersebut, aqasnahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Di waktu itu tercengang-cengang dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kubur tu terkejut. Allah, mati dah aku dia. Ini ramai orang macam ni. Na'udzubillah min dzalik. Bila masuk kubur, sebut lalu pada malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah mata aku nak hidup? Aku nak hidup balik malaikat. Hidup sekejap je. Qala rabbirji'un. Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup balik. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal dahulu malaikat. Ini kumpulan yang kedua. Dan jangan jadi kumpulan yang ketiga. Saya nak sebut sikit malam ni, kumpulan yang ketiga ni. Jangan ada di kalangan kita kumpulan yang ketiga ni. Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke 103 sampai 107. Allah cerita tentang orang yang masuk dalam kubur. Bila masuk saja dalam kubur,
Orang letak je jenazah kita, hadap muka ke kiblat tu, bau tanah depan muka kita. Bunyi suara ni, selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi mu akan boleh lihat lagu mana aku akan buat kamu sekejap lagi. Kubur ni sebut ni, bawah telinga kita. Waktu mana orang tutup saja lihat lahat kita, kemudian bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah yang turun tu. Turun tu sampai parah lutut je. Ke bumi jenazah kita sampai parah lutut tu, mari cacang dah melekat. Melekat cacang dah depan muka kita. Waktu mana cacang melekat tu, kita tengok kanan, kiri, belakang, depan. Tengok ni, bila kita tengok, kosong amalan menghadap depan Allah. Kosong. Tak ada benda. Bila menghadap depan Allah. Mayang tak atas dunia. Mayang. Tapi Allah tak terima. Puasa tak? Puasa. Tapi Allah tak terima. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Sebut Muhammad, ada di kalangan umat manusia ni, bila dia masuk dalam kubur, dia tengok belakang, depan, kiri, kanan, kosong amalan menghadap depan Allah. Semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada benda yang boleh tolong dia. Saat demikian. Kenapa ni? Kenapa jadi kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Rupa-rupanya dia sesat sepanjang hidup atas dunia. Atas dunia ni sesat. Allah tak terima amalan. Dia semayang, tapi Allah tak terima amalan semayang. Dia puasa, tapi Allah tak terima puasa dia. Dia haji, tapi haji dia tidak diterima di sisi Allah. Kosong amalan menghadap depan Allah. Kenapa? Dia sesat. Allah sebut alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sesat benda kita tanya. Sesat kat mana? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka amalan mereka diterima di sisi Allah. Rupa-rupanya Allah tak terima amalan tersebut. Allah tak terima ni bahaya pada sekali. Macam kita turun kapal terbang, turun di Korea Utara misal contoh. Turun immigration Korea Utara tanya, pasport. Mana pasport? Immigration tanya. Kita nak cakap dengan dia pun tak erti. Seluk poket, kiri kanan, belakang, depan, tak ada. Pasport tak ada. Pasport ni tak ada. Cari beg duit tak ada juga. Handphone tak ada juga. Tak ada benda. Tak ada apa pun. Agak-agak lagu mana kita? Turun dah di negara orang, turun kapal terbang di negara orang yang tak pernah kita sampai dalam hidup kita. Mesti kita nampak muka jahannam tu. Kalau kita turun di Korea Utara, tapi ni bukan Korea Utara ni turun ke barzakh. Turun ke dalam kubur. Bila turun dalam kubur, pandang kanan, pandang kiri, kosong amalan menghadap depan Allah. Nak buat macam mana? Kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sesat di atas dunia. Ulama-ulama ditanya lagi. Sesat lagu mana? Sesat lagu mana yang jadi begitu tu? Yang kita jadi sesat ni ke mana? Ulama kata ada 3 tempat yang kita sesat. Biasanya kita akan jadi sesat. 3 benda ni. Saya nak sebut sikit pada tuan-tuan. Yang pertama, tak yakin dengan Islam. Sesat terus dalam hidup. Yang pertama, hilang keyakinan pada Islam. Ingat Islam ni bak mayang je, bak puasa je. Bila pergi ke bank, tak percaya dengan bank Islam. Tak percaya dengan pendidikan Islam. Tak percaya dengan politik Islam. Tak percaya. Dalam Islam ni semua mencakupi dalam hidup. Islam ni jangan kita nampak dalam mayang je, jangan. Kena nampak juga Islam dalam pendidikan. Islam dalam yang disebut dengan apa dia, kebudayaan. Islam dalam politik. Islam dalam semua hal, semuanya dengan Islam. Ma farratna fil kitab min syai'. Jangan kamu jangan ingat kami tinggal tak ada benda. Semua benda kami telah sebut dalam Al-Quran yang kamu perlu ikut dalam hidup kami. Jangan kita ingat bahawa hidup kita ni, Islam ni, hanya kita yakin dengan solat, dengan puasa gitu je. Tak. Islam ni dalam pendidikan Islam. Orang kita tak percaya pendidikan Islam. Mana percaya pada pendidikan Islam? Kita tanya dia, tak hantar anak mengaji sekolah agama ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke ustaz? Dia tanya. Nak kerja benda? Kawan saya tegur seorang hamba Allah, tak hantar anak menghafal Quran ke? Anak ni bila besar, mula-mula nak hidup ni, tak hantar menghafal Quran ke? Dia jawab balik, ustaz nak suruh anak saya mati terbakar ke? Dia tanya. Nak sebutnya tak percayanya dengan pendidikan Islam. Habis tu hantar anak ke mana? Saya rela hantar anak ke sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama.
hantar anak ke sekolah sekular. Saya nak minta maaf, kita ni macam tak yakin dengan Islam. Bukan macam lah, memang tak yakin. Hantar anak kita ke sekolah sekular. Yang dia belajar di sekolah sekular tu, bila dia belajar, bila dia habis belajar, dia tak guna-guna pun ilmu yang dia belajar tadi. Ramai mana orang kita yang dia hantar anak kita ni belajar di sekolah ni kan, bila habis belajar dia tak guna-guna pun ilmu yang dia belajar tadi. Banyak ramai di kalangan kita belajar bidang lain, balik buat kerja bidang yang lain. Kenapa dia? Yang dia belajar tadi habis masa je dalam hidup dia, menghabiskan masa dalam hidup dia demikian. Kenapa dia? Kerana kita tak yakin dengan Islam. Mana lebih baik dia belajar Al-Quran terlebih dahulu, belajar Al-Quran dalam hidup dia. Bila dia habis dia belajar nanti, dia kena guna Al-Quran, kena guna Al-Quran. Orang kita pernah belajar, anak-anak dia hantar pada Al-Quran, tak, dia tak hantar. Rela dia nak belajar orang putih dahulu, nak belajar matematik dahulu, nak belajar sejarah dahulu. Saya sebut, saya dulu saya belajar juga ni, tapi bila habis belajar tak guna-guna pun yang kita belajar. Sejarah, belajar sejarah, hafal sejarah para miswara, ingat ni sejarah bagaimana jatuhnya Melaka. Bila habis saja belajar tak guna-guna pun para miswara tersebut. Lah ni guna uping-uping dia panggil, uping-iping dia dipanggil macam. Nak sebutnya tak guna-guna pun yang kita belajar. Dalam politik sama juga orang kita. Dalam politik tak yakin politik Islam. Bila kita sebut ikutlah politik Islam, jangan ikut politik sekular, jangan ikut nasionalis, jangan ikut liberalis. Dia jawab, ustaz, politik suku, agama suku lah. Orang kita jawab demikian. Kita tak perlu dengan politik Islam. Jangan dipertunggangkan Islam, agama tersebut. Ni pak lebay ni disebut ni penunggang agama lah ni disebut demikian. Tengok bagaimana teruknya mereka. Orang kita tak yakin dengan Islam. Dalam politik tak ada. Dia sebut politik suku, agama suku. Kita tanya balik, kalau politik suku, agama suku, Rasulullah merintah Madinah dengan guna apa dia? Rasulullah buka kota-kota yang banyak ni, Rasulullah buka kota Mekah dengan apa dia? Kalau tidak guna politik. Politik Islam, bukan politik liberalis, bukan politik nasionalis, bukan politik jijik yang digunakan sebahagian di kalangan kita, tidak. Tapi mesti guna politik Islam. Politik jijik ni, tengok ni, 2 minggu dah tak selesai lagi. Tak tahu siapa ni yang menjantan ni, dipanggil demikian. Menjantan di antara satu sama lain. Nak sebutnya huduh ni. Keluar istilah huduh pula. Orang perempuan yang kena, yang diistilahkan tersebut, dituduh ni, mengaku tak malu-malu, mengaku saya telah melewat dengan orang ni, dengan menteri ni. Boleh sebut ni politik jijik, politik kotor yang diajar oleh musuh-musuh Islam. Islam dia tak ajar politik demikian. Islam dia ada politik dia sendiri. Politik yang diajar, ada hukum yang diajar dalam suasana demikian. Ini nak ajar pada kita. Sampai hari ini pening kepala kita. Tak pening kita ni, betul ke buat kerja macam ni? Dah lah dulu kena kencing tak habis-habis dah dia panggil. Kemudian sambung dengan benda yang demikian. Nak gambarkan tentang apa dia? Islam di sana diajar macam mana dalam hidup kita. Hidup ini mesti semua dengan Islam. Bila kita tolak sebahagian Islam dalam hidup kita, kita mati dalam keadaan kita menyesal, sesat kita menghadap di hadapan Allah SWT. Nak mengucap tak boleh. Bila dekat nak menghadap depan Allah, syaitan ni menyamar menjadi arwah ayah kita. Menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia sebut terus, anakku, jangan mati dalam Islam. Ni abah ni, abah yang pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak sama, mati dalam Yahudi. Bila roh kita sampai di halqum ni, Rasulullah cerita ni, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Bila tak jaya menyamar menjadi arwah ayah kita, dia menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Dia sebut, anakku, jangan mati dalam Islam. Ni Umi yang pernah membesarkan kamu. Dia goyangkan buah dada dia. Dia tunjuk buah dada ni lah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Anakku, matilah bersama dengan Umi mati dalam Kristian. Dia sebut demikian. Kalau kamu nak mati, matilah dalam keadaan bersama dengan Umi mati dalam Kristian. Syaitan di Kuala Terengganu ni tuan-tuan, dia tak sebut mati dalam Kristian, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Percaya dah tuan-tuan, bila dekat nak mati,
Syaitan kawasan kita ni dia akan kata apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia suruh. Anakku, matilah kamu dalam Islam nasionalis, dia suruh. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis, sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, kata. Matilah. Ramai mana orang kita mati dalam keadaan sesat. Mati dalam keadaan sesat ni, Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Jangan mati saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Diajar demikian. Sampai kita sebut dalam doa-doa kita pun minta, wa tawaffani muslimi. Matikanlah aku dalam keadaan aku orang Islam, ya Allah. Jangan mati aku dalam keadaan aku yang tidak muslim. Ini yang pertama. Sesat yang kedua kat mana? Dalam hidup kita. Sesat dalam ibadah. Sesat juga dalam ibadah. Ibadah kita ni, cuba perhati molek. Ayah-ayah, ibu-ibu, semakin lama kita solat, semakin khusyukkah kita? Ataupun semakin lama kita solat, semakin hambar dan tawar solat kita? Kita ni, semakin lama kita solat, semakin berebut sah pertama ke? Semakin lama kita solat, semakin berebut sah belakang dalam hidup kita. Acik tanya dari kita, jangan-jangan salah. Dalam hidup kita ni, semakin lama kita solat, semakin kita dekat dengan Allah ke? Ataupun semakin lama kita solat, semakin kita jauh dengan Allah? Kenapa kita jadi jauh dengan Allah? Kenapa kita tak berebut sah pertama? Kita tanya, kenapa dalam hidup kita ni tak boleh nitik air mata? Bila solat ni, nitik air mata. Semakin lama kita solat, semakin khusyuk kita solat. Kenapa kita tak boleh demikian? Jawabnya, dunia terlampau besar dalam dada kita. Dunia ni penuh dalam dada kita. Angkat takbir ni, Allahu Akbar. Start daripada Allahu Akbar, masuk Giant, keluar Giant tu. Allahu Akbar, masuk Maidin, keluar Maidin tu. Mula kita rang tu bayang kita. Kenapa kita jadi demikian? Jawabnya kerana dunia kita terlampau besar. Lagi umur kita panjang, lagi kecilkan dunia. Lagi kecilkan dunia, lagi besarkan akhirat. Dia panggil kaedah demikian. Lagi kita panjang umur kita, lagi tinggal dunia, lagi besarkan akhirat. Akhirat ni biar jadi nak. Tapi kamu ni Allah sebut bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Peliknya kamu ni lagi lama hidup, lagi pentingkan dunia. Lagi pentingkan dunia. Padahal akhirat tu jauh lebih baik dan juga jauh lebih kekal dalam hidup kamu. Sebab tu sesat dalam ibadah. Sesat dalam ibadah ni apa dia? Semayang tak jaga. Yang kedua, sesat dalam ibadah ni apa dia? Quran tak boleh baca. Tak boleh baca. Padahal kita ni umur 60 tahun dah. 60 tahun ni, siapa yang sampai umur 60 tahun, umur dia confirm mati. Umur confirm mati. Jangan berangan-angan lagi, jangan. Rasulullah sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun je. Kalau panjang juga umur kita, Allah dah bagi bonus. Bonus dalam hidup kita. Tiba-tiba Quran tak boleh baca lagi. Kalau boleh baca, dia tak baca Quran. Hidup tak baca Quran. Jangan. Hidup ni biar rajin baca Quran. Berapa juzuk sehari kena habis Quran ni? 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari, ayah-ayah dan ibu-ibu. Kalian jangan buat kerja lain, baca Quran. Kita umur 60 tahun, tak masuk jabat dah kitanya. Kalau pergi pejabat pun orang perambat balik dah dia panggil. Umur 60 tahun, mana masuk jabat dah? Nak tunggu umur 93 tahun masuk jabat balik dia panggil. Lambat lagi kita nak masuk jabat. Dalam umur kita 60 tahun ni, baca Quran. Tiap-tiap hari baca Quran. Berebut baca Quran. Bibir ni biar basuh dengan Quran. 10 juzuk sehari. 3 hari khatam sekali. 3 hari khatam sekali. Tanda kita tak sesat dalam hidup kita dengan dunia. Yang ketiga, diajar supaya sedekah dia banyak. Hidup ni umur 60 tahunnya sedekah. Sedekah. Orang tanya kenapa sedekah? Tukar daripada dunia kepada akhirat. Jangan simpan lagi, jangan simpan. Dalam hidup kita jangan menyimpan. Rugi kalau kita ni menyimpan. Ramai mana orang dekat nak mati, dia minta tangguh sekejap je, dia nak sedekah pada Allah. Jangan. Kita jangan begitu. Hidup kita tiap-tiap hari sedekah, sedekah, sedekah. Orang tanya kenapa sedekah? Nak tukar daripada nilaian dunia kepada nilaian akhirat.
Tu sifat yang mesti ada pada diri kita. Jangan simpan. Kalau kita simpan, menyesal kita. Mana orang kita ni menyimpan. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz, dia suruh. Tanya, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia suruh. Baru nak tua. Kita tanya, simpan bila? Nak sampai bila? Bila pencen? Bila pencen balik ke rumah, balik kampung, buat rumah besar. Siap je rumah besar, tak puas hati beli kereta besar. Siap beli kereta besar, kahwin isteri besar pula. Masuk rumah baru, masuk seminggu je meninggal dunia tu. Dah isteri baru, habis iddah nikah dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni, rang kawasan kubur kita. Kita pun tengok kereta ni, macam-macam je kereta ni. Dia lalu saja tak apa juga, dia hon tu sakit hati. Bila dia hon tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah dia. Kita habis masa kita dalam hidup kita. Jangan kita perhabis harta benda kita untuk dunia. Perhabis harta benda untuk akhirat. Tukar terus. Berebut ni, tadi dengar nak buat masjid. Ni peluang kita. Bila kita tahu nak buat masjid ni, nak besar lagi masjid ni, rumah kita harga berapa? Kita jawab, orang kata harga 200,000. Kita pun ambil 200,000 juga, bagi pada masjid. Buat masjid. Rumah di dunia dah ada harga 200,000. Rumah untuk akhirat 200,000 juga. 200,000 juga pada diri kita. Biar sama, tak apa dah. Kalau kenderaan di dunia dah ada, kenderaan di akhirat kena ada juga. Ni kenderaan kita ni. Ni masuk bulan musim raya ni, raya haji ni, orang sebut berapa satu bahagian? 750. Kita pun ambil, saya nak seekor lembu terus. Seekor lembu terus kita sebut. Jangan kita kata 750 mahalnya, tak ada ke 350? Tak ada. Boleh tak 750 ni bagi 7 pula? Nak sebutnya gambaran kedekutnya kita dengan akhirat. Jangan. Biar kita dapat akhirat. Dunia ni kita dapat, akhirat pun kita dapat. Dunia pun ada kenderaan, di akhirat pun ada kenderaan. Berebut di kalangan kita. Terjawab tiap-tiap tahun kau Ustaz kena korban, tiap-tiap tahun. Sampai kita mati ya, sampai kita mati. Bila dah mati tak ada korban dah. Ada dah korban. Disebut dalam kitab demikian. Kitab fiqh sebut tak ada korban untuk orang yang mati kecuali dia wasiat waktu mana dia hidup. Dia wasiat tu pun anak-anak boleh buat sekali je. Wasiat dia tu tunai sekali, selesailah masalah. Nak sebutnya waktu mana kita hidup ni kita korban. Ambil peluang untuk nak buat korban dalam hidup kita ini sendiri. Ini gambaran yang mesti kita ada pada diri kita. Kemudian yang akhir sekali, sudah sesat kerana buruknya akhlak. Buruknya akhlak ni, ramai orang kita lagi tua lagi huduh mulut dia. Lagi kita berusia lagi kuat mencarut, lagi kuat cakap benda yang kotor. Jangan. Biar kita jaga akhlak. Lagi kita tua lagi kita sambung silaturahim. Bila kita semakin berusia semakin kita panggil anak-anak kita balik. Kita sebut, bila dia balik dia kita tanya, bila abah mati kamu nak ke bumi jenazah abah mana? Kubur mana kamu nak ke bumi jenazah abah? Bila malam tamat abah meninggal dunia, siapa yang nak duduk atas kubur abah, nak baca doa atas kubur abah? Tanya anak kita. Bila kita meninggal dunia, siapa yang nak kapan jenazah kita? Siapa yang nak mandi jenazah kita? Tanya soalan-soalan demikian. Biar anak kita diam je, dengar. Biar kita tahu hidup kita bukan untuk dunia, tetapi hidup kita untuk akhirat. Bila kita masuk kubur, kita tak menyesal, senyum terus. Bila mereka tanya saja soalan, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka, kita jawab. Bila kita jawab je, mereka mula lapangkan kubur kita. Kemudian mereka tanya kita, Allah tanya pada kamu, nak hidup balik tak? Semua orang mukmin jawab, tak nak hidup, tak nak hidup. Orang mukmin tak ada seorang pun sebut nak hidup balik, kecuali orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang mukmin yang mati syahid dia kata nak hidup kerana tak rasa sakit mati. Ada pun orang mukmin yang lain dia tanya nak hidup balik, tak nak dah, tak nak, cukup dah, serik dah hidup. Serik, sakit mati tu terbawa-bawa sampai dalam kubur. Bila sebut begitu, menyebabkan kita ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ni semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba sentiasa sebut, berharap sangat supaya kita ni berusaha untuk dapatkan syurga Allah seupaya mungkin. Jangan berhenti lagi. Lagi mana kita tak jumpa dengan saat ajal. Lalu dalam hidup kita ni bersungguh-sungguh
pastikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita biar dapat syurga Allah. Bila kita menghadap depan Allah, kita dengar ni malaikat seru di telinga kita ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bila kita dengar ayat ni, tanda kita ahli syurga, dan senyumlah kita untuk menghadap di hadapan Allah, kerana perjalanan kita lepas pada ni jauh lebih besar daripada perjalanan waktu mana kita hidup di atas dunia ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ni. Cukuplah selama sejam dah cakap ni. Hamba tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah tengok. Jadi malam ni mudah-mudahan malam ni paling-paling tidak kita buka sikit, biar kita ni berebut mari belajar. Lepas pada ni pakak-pakak berebut mari belajar, duduk dalam majlis ilmu di masjid yang baik ini. Kemudian tuan-tuan tumpang menumpang ilmu di kalangan kita. Jangan malah untuk kita duduk belajar dan belajar, sehinggalah kita dipanggil menghadap depan Allah. Biar kita di kalangan ahli-ahli yang disebut husnul khatimah, yang dipanggil orang yang baiknya kematian menghadap depan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum kita baca doa ni, kat belakang nanti ada satu kitab ni. Kitab ni hamba karang ni, karang sendiri. Sebelum daripada ni hamba karang kitab. Yang ni ud'uni. Ud'uni ni maksudnya berdoalah kamu padaku. Kitab ni hamba karang dalam kita kumpulkan daripada doa-doa dalam Al-Quran. Start daripada Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Ini doa yang kita diajar supaya kita baca, dan kita susun balik doa-doa ni ikut surah dalam Al-Quran. Tuan-tuan balik hafalah, kerana semua doa-doa ni ada bila kita berhadapan dengan longgarnya keyakinan kita dengan Islam nak buat macam mana. Kalau musuh nak buat khianat pada kita macam mana, Allah dah ajar dah. Kita berdoa mengikut dalam Al-Quran Al-Karim sendiri. Ini satu doa. Yang keduanya, hamba karang kitab ni persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati kita nak buat benda. Orang kita ni kadang-kadang bila dekat nak mati tak tahu nak buat macam mana. Nak buat macam mana ni, macam mana pada diri kita ni. Ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar dalam doa ni, Rasulullah sebut, ajar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah, nak tak kalau sekiranya aku ajar pada kamu satu doa. Bila mu jumpa dengan doktor bagi tahu, pakcik ada nyakit ni baru mati ni, baru mati. Doktor bagi tahu demikian. Sampai peringkat mati, kita pun balik tu baca doa ni. Rasulullah kata, membaca doa ni kemudian mu meninggal dunia. Dengan doa yang kamu baca ni, tempat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jenazah kamu daripada dihumban ke dalam neraka Allah. Abu Hurairah sebut apa dia ya Rasulullah? Doa apa dia ya Rasulullah? Rasulullah sebut, membaca, mengikut apa yang aku ajar ni. Rasulullah pun ajar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ajar sampai pada guru hamba waktu mana belajar kat Mesir. Belajar kat Mesir di Al-Azhar tu, guru sebut, dia kata baca doa ni. Kemudian aku baca, kamu ikut. Dia pun baca, kami pun ikut. Hujung tu disebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kamu semua. Kami pun jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa ni. Jemaah sekalian ikut doa ni yang saya baca ni. Hujung nanti jemaah saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh membaca, tuan-tuan ikut ya. La ilaha illallah, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat
lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian, hamba buat kitab ni ada 2-3 buah lagi kitab sebenarnya. Yang terbaru ni kita karang kitab Terhumban ke Kawah Neraka Allah. Cerita macam mana orang masuk neraka. Ada kitab sebelum daripada ni saya karang juga kitab Teman di Barzah. Bila kita mati, siapa yang bertemankan kita. Kemudian khabar daripada barzah. Cerita-cerita orang dalam kubur, macam mana keadaan mereka tersebut. Kemudian saya karang lagi tentang apa dia, talian hayat di barzah. Macam mana kita nak tolong orang dalam kubur, dan orang dalam kubur nak bagi tahu keadaan dia pada kita, dia dalam kubur itu sendiri. Kemudian yang akhir sekali kita karang kitab Terhumban ke Kawah Neraka. Baru keluar 2-3 hari yang sudah. Kitab tersebutlah. Tuan-tuan baca dah kitab ni. Kemudian ajar pada masyarakat kita. Kerana orang Melayu kita ni tak tahu tentang macam mana malam pertama di barzah. Suasana di barzah. Kalau ada ustaz-ustaz dekat kawasan kita ni, buat kuliahlah kitab tersebut. Ajar pada masyarakat kita. Cerita tentang macam mana keadaan kita di barzah bila kita menghadap di hadapan Allah SWT nanti. Malam-malam kalau kita tak boleh belajar pun, malam-malam baca kitab ni. Tuan-tuan ambil dapatkan kitab ni, tuan-tuan baca sebelum tidur, baca kitab tu. Sebelum tidur baca kitab. Kerana orang kita ni bila dekat nak tidur, dia baca WhatsApp dia panggil. Dia rajin baca WhatsApp, dia baca SMS dan sebagainya. Dia malah baca WhatsApp, dia malah baca Quran, dia malah baca kitab. Cuba baca kitab. Kat nak tidur je baca kitab, baca ayat Quran. Mudah-mudahan kita tidur kita malam tersebut, kalau kita mati pun mati dalam keadaan husnul khatimah dari kita ni. Itu cara demikian. Saya karang kitab ni kerana saya bangunkan sekolah tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang kita sedang bangunkan. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, kita tanggung mereka belajar sebut. Saya buka di Kelantan, di Temangan, kemudian saya buka di Shah Alam, kemudian saya buka di Pahang, di Jantuk Pahang. Kemudian saya buka di Pulau Langkawi, sebuah lagi. Kemudian di selatan Thailand, satu lagi. Lebih kurang 5 buah sekolah. Yang terbaru ni kita rancang nak buka di Kuala Telemong ni, insya-Allah. Dekat satu lagi tempat ni di Terengganu ni, insya-Allah. Ada seorang jemaah yang telah wakafkan tanah sebanyak lebih kurang 8 ekar ke tanah tersebut untuk dijadikan sekolah tahfiz. Jadi saya cadang nak buka sekolah di tempat tersebut lah, cadang. Demikian kalau Allah panjangkan umur, Allah bagi murahkan rezeki, insya-Allah. Mudah-mudahan berjaya lah kita ambil anak-anak yatim ni. Setakat ni pelajar ada lebih kurang 1000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Di selatan Thailand asalnya pelajar ada 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar yang menghafal Quran ni. Tiap-tiap bulan hamba dengan sahabat-sahabat terpaksa hantar lebih kurang 30,000 ataupun 40,000 ringgit sebulan bagi membiayai mereka tersebut. Macam mana cara kita buat? Kita suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka sujud doa pada Allah, mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya sendirinya ambil madu tu gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan ini sendiri. Ada seorang hamba Allah perempuan, dia kena sihir, dia jumpa dengan doktor. Doktor kata tak ada penyakit apa-apa. Dia buat MRI, dia buat CT scan, dia buat semua tubuh badan dia ni, tak ada penyakit apa. Datang tempat kita, baca ayat-ayat Quran, baca ayat ruqyah, kemudian kita bagi minum air madu, muntah, keluar cacing-cacing. Cacing tu kita kumpul satu plastik merah tersebut. Cacing warna putih ni, sihir yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Orang kita pula kalau kena sihir, dia tak tahu nak buat benda. Dia pergi report pada polis. Tuan, saya kena sihir tersebut. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Sebab kita ni tak ada arah dah kita nak buat ni. Orang kita ni kuat sangat dengan benda-benda yang demikian. Saya gunakan madu tersebut lah. Madu tu ada belakang nantilah. Yang keduanya, ada di kalangan kita duk mengadu, orang kita ni dia mengadu gangguan saka yang berlaku. Saka ni orang kitanya yang akhir-akhir ni dianya tidur mimpi air banyak, mimpi menyusu bayi. Kemudian malam tidur tu bunyi gigi, kak gigi.
Bangun tidur tu rasa sakit habis sendi-sendi tu badan ni. Ni dipanggil gangguan saka. Saka ni masalah. Kalau gangguan pusaka tak masalah langsung dia panggil. Gangguan saka ni ganggu pada kita. Hambanya ambil minyak zaitun dengan minyak habatus sauda, kita buat krim. Tuan-tuan ambil krim tu, tuan-tuan sapu kat belakang. Sapu dekat sendi-sendi. Sapu sikit-sikit je. Mudah-mudahan Allah jadikan kesembuhan daripada gangguan saka yang melanda di kalangan kita ni sendiri. Mari kita baca doa, mudah-mudahan demikian pada kita. Oh, satu lagi, saya cadang nak pergi Mekah. Kalau ada di kalangan ahli qaryah ni nak pergi Mekah dengan saya, dalam tempoh ada lebih kurang sebulan ni je. Sebulan ni lagi ada kota, kita dapat 65 kota 65 orang yang kita dapat. Ni bukan pergi dengan tabung haji, tapi pergi dengan haji, dia panggil haji furada, dia panggil. Furada ni ada kota khusus kita dapat. Ada lebih kurang 65. Sekarang ni dah 30 lebih dah. Yang ada 30 lebih lagi kosong. 30 lebih lagi yang kosong ni. Jadi kalau jemaah yang rasa nak pergi buat haji tahun ni, dia ambil pamphlet kat belakang nanti, dia berhubung terus insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma iftah alaina bi futuhal arifin. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Ya Allah, hiasilah perjalanan hidup kami dengan perhiasan Al-Quran. Wa akrimna bi karamatil Qur'an. Muliakanlah kehidupan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Wa ashrafna bi syarafatil Qur'an. Tinggikanlah kedudukan kami dengan ketinggian darjah Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga kamu dengan syafaat Al-Quran. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai hujjah dalam hidup kami ya Allah. Wala taj'al Qur'ana hujjatan alaina. Ya Allah, jangan kamu jadikan Al-Quran sebagai penghujjah pada kami di akhirat nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.